analisis PRU yang ke-13 ini. Boleh ada next. Perumusan penuh yang kita boleh buat untuk pilihan raya umum yang ke-13 ini. Kita tengok gabungan parti BN dia hilang 7 kursi parlimen, manakala kita bertambah 7. Di peringkat tu dia hilang 31, kita bertambah 32. Untuk pelik mana pergi yang baki tu, kenapa tak sama kan? Bebas daripada menang 2008 dulu dia hilang, dia tak menang nak apa-apa. Manakala parti-parti lain daripada tak menang apa-apa kerusi di peringkat DUN, dia menang 1 kerusi di Bingko, Sabah. Jadi dalam menganalisis dalam buku ini untuk cetakan yang kedua ni anda letakkan 4 entiti lah, BN, parti-parti Pakatan Rakyat, parti-parti lain selain daripada BN dan Pakatan Rakyat, dan yang keempatnya adalah calon-calon bebas. Jadi analisis ini menilai sejauh mana signifikan 2 entiti yang terakhir itu. Kalau kita tengok, walaupun BN kekal memerintah, tetapi undi popular milik Pakatan Rakyat. PR menang 50.8% undi. Dalam masa yang sama kita hanya dapat 40% kerusi. BN menang 47, tetapi kerusi dia dapat 59. Kenapa ini berlaku? Slide yang seterusnya, next. Kita tengok di Sarawak ada 6 kerusi yang jumlah pengundi dia bawah 20,000. Di Igan umpamanya 17,815. Yang lain-lain ada 18,000, ada 19,000. Dan kerusi-kerusi yang jumlah pengundi kecil ini dimenangi oleh Barisan Nasional. Dan di Selangor ada 5 kerusi di Selangor yang jumlah pengundi dia melebihi 120,000. Umpamanya di Kapar 144, di Serdang 133,000, di Hulu Langat, di Gombak, di Subang, jumlah yang besar. Dan kerusi-kerusi yang pengundi ramai ini dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Ini gambaran awal. Next. Dalam 13 kerusi yang dimenangi oleh dengan undi majoriti lebih 30,000 daripada 13, 12 ialah milik Pakatan Rakyat. Hanya 1 sahaja yang dimenangi oleh BN, iaitu di Pekan, tempat Datuk Seri Najib. Maknanya kemenangan kita di kerusi-kerusi yang kita menang ialah kerusi-kerusi yang marginal, majoriti dia besar. Majoriti dia ada yang mencecah 51,000. Teresapok di PJ Utara, Konifua, dan PAS juga ada kerusi yang kita menang banyak, iaitu di Kota Raja. Tetapi majoritinya dalam Pakatan Rakyat yang dominan yang menang banyak ialah DAP. Kenapa ini berlaku? Maknanya kita boleh buat kesimpulan bahawa sistem yang kita amalkan dalam negara kita, sistem first past the post, siapa yang dapat paling tinggi dia yang menang. Tak kira lah dia menang dengan 1 undi, dia tetap menang. Beza, tak ada beza. Teresa Kok menang 51,000 dengan orang yang menang 1 undi, ataupun dulu di Kelantan menang 2 undi, sama, dia tetap pegang kerusi itu. Ini sistem kita. Dia berbeza dengan sistem di negara macam US, yang mengamalkan sistem proportional representation, mana kerusi dia, persen kerusi dia sama banyak dengan persentage undi yang parti dia dapat. Itu beza kita. Jadi kalau kita nak pindah, nak buat apa, tuan-tuan boleh fikir macam mana cara dia. Tetapi antara cadangan yang saya sebut dalam banyak-banyak wacana yang saya pergi ialah ahli parlimen kita, wakil rakyat kita, parti kita mesti proaktif, supaya dalam persempadanan pilihan raya yang 2013 ini kita mencadangkan ada garis yang jelas dalam menentukan kerusi. Sekarang ini SPR macam tak buat kerja. Kerusi parlimen ada 222. Apa jadi kalau jumlah sama banyak, 111 kita, 111 BN? Apa jadi? Siapa Perdana Menteri? Perkara ini sepatutnya SPR fikir dulu lagi. Tapi sekarang ini masih banyak DUN yang jumlah kerusi dia adalah jumlah genap. Ini salah siapa? SPR. Mereka tak buat kerja. Sekarang baru dia kelang kabut nak pindah. Tetapi nak pindah jumlah kerusi, sama ada nak kurangkan ataupun nak tambah, dia perlukan sokongan 148 ahli parlimen, 2/3 ahli parlimen. Sekarang ini BN ada 133. Dia perlukan sokongan daripada PAS, daripada PKR, daripada DAP. Tapi hari itu bila nak lantik timbalan speaker 2, dia reject kita. Dia reject PAS, dia reject cadangan daripada Pakatan. Maknanya nak bersatu itu nampak tak berapa berminat UMNO. Tapi dia tak akan boleh buat persempadanan semula kalau dia tak bersatu dengan ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat. Itu antara isu. Dan saya mencadangkan supaya dalam cadangan yang kita boleh hantar kepada SPR ataupun yang kita boleh bahas dalam parlimen ialah
Kalau kita tengok average jumlah pengundi di parlimen-parlimen ini, kita ada 222 parlimen. Dan jumlah pengundi seluruh Malaysia ada 13 juta. Bila kita bahagikan 13 juta bahagi dengan 222, kita akan dapat purata satu parlimen adalah 59,000 ataupun 60, kita bundarkan 60. Jadi average 60, kita buat garis supaya jangan ada parlimen yang bawah daripada separuh kursi ataupun separuh nilai purata itu. Umpamanya ataupun tak lebih daripada 150% daripada purata negara kita. Itu antara yang kita boleh cadangkan. Tetapi ini boleh, maknanya ada pengecualian lah, macam di Labuan, di Putrajaya, dia ada sempadan negeri dan wilayah. Jadi itu kita boleh mana tolak tepi lah. Tetapi negeri-negeri yang lain, kita mesti fikirkan supaya parlimen kita ini jumlah antara pengundi dia tidak banyak berbeza. Kalau kita rujuk dalam perlembagaan, tidak ada peraturan yang khusus. Tadi saya rujuk sekali lagi dalam perlembagaan, ada cuma perkara 116 dan perkara 117. Tetapi dia tidak jelas. Dia hanya sebutkan bahawa jumlah pengundi ini sepatutnya lebih kurang sama banyak dan memudahkan pengundi untuk pergi mengundi. Itu saja. Dia tidak ada satu peraturan yang jelas. Jadi sebab itu bila Sarawak minta kursi lebih, Sarawak dapat banyak, 31 kursi parlimen. Sabah dapat 25, Johor 25. Kenapa tak sama? Kenapa? Mungkin dia bagi alasan dari sudut keluasan. Tetapi kalau kita rujuk dalam soal masalah federalism antara negara kita dengan Sabah Sarawak ini, mereka demand lah. Sebab mereka masuk Malaysia ini kemudian tahun 63. So bila dia masuk Malaysia, bagi dia ada 3 entiti, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi dia nak banyak kerusi, itu alasannya. Tetapi kita boleh menjawab hujah itu dengan menyebutkan bahawa negeri-negeri lain, umpamanya Kelantan, Terengganu, Kedah, ini juga asalnya daripada negara yang independen, negara yang merdeka. Dan lebih kita daripada Sabah dan Sarawak ialah kita masuk dulu dalam kursi Ketuhatanan Melayu. Sepatutnya yang masuk dulu dapat kursi yang lebih. Macam orang Melayu, ada di kalangan orang Melayu ini yang mungkin kacuk dengan Arab dan sebagainya. Dulu kecoh Lee Kuan Yew sebut Tan Sri Syed Jaafar Albar pun bukan orang Melayu. Dia sebut betul lah, memang kita boleh akui benda itu. Maknanya orang yang Melayu ini beza lebih kita pada orang lain adalah kita datang awal dalam tanah ini, dan kita diberikan kelebihan sebagai bumi putera. Maknanya dalam konteks federalism, jadi kita boleh membalas balik hujah Sabah dan Sarawak. Jadi saya mengharapkan supaya ahli parlimen kita, khususnya yang berhormat, boleh angkat kalau ini lah. Kita duduk sembang sini sedap lah, tapi kita tak boleh nak bawa masuk dalam parlimen. Baik, next. Yang kedua, rumusan yang kita boleh buat, yang kedua ialah pilihan raya pada kali ini. Pengundi Cina menolak Barisan Nasional dengan mutlak. Ini pertama kali dalam sejarah. Kalau kita tengok, walaupun dulu 69 orang Cina dah tolak perikatan, 2008 juga orang Cina tolak, tetapi kali ini penolakan itu adalah penolakan secara total. Sebab apa secara total? Sebab kali ini mereka tidak lagi selektif. Kalau 2008 itu memang tolak, tetapi mereka masih memilih. Presiden orang Kating masih diberikan kemenangan. Di Pulai ke apa? Di Pulai ke apa, saya tak ingat. Dia punya timbalan dia, Ontikiat, masih diberikan kemenangan di Pandan. Maknanya orang Cina masih berikan kemenangan kepada calon daripada yang utama daripada MCA. Dan apabila bertempung antara calon Melayu dengan calon Cina, umpamanya di Gelam Patah, bila Dr. Zaliha daripada PKR lawan dengan calon MCA, kita kalah. Sedangkan bila kita kumpul undi dalam parlimen itu, undi DUN di Nusa Jaya dengan satu lagi DUN yang di AP menang, kita kumpul undi yang Pakatan menang, kita sebenarnya menang. Tapi sebab kita letak calon Melayu, orang Cina pilih calon Cina daripada dia. Maknanya kali ini dia tak kira. Kita letak Zaire pun dia akan undi, kita letak Arif Sabri pun dia akan undi, kita letak calon yang India pun dia undi. Dia tak kira Cina. Sebab itu 33 calon Cina yang DAP pertaruhkan, 33 kerusi, 30 ialah dimenangi oleh DAP. 3 saja yang DAP kalah, kerusi Cina, kerusi yang dia letak calon Cina. Satunya di Alor Gajah, tempat tuan-tuan lah, berhampiran dengan kita.
di Putatan dan juga di Bentong. Bila kita cek balik, Alor Gajah, Bentong, majoriti pengundi bukan pengundi Cina, pengundi Melayu majoriti. Maknanya orang Melayu menyelamatkan MCA. Orang Cina telah tolak, tapi orang Melayu selamatkan. Ini agenda ketuanan Melayu kita. Dan di Putatan juga Cina dah tolak. Cuma yang selamatkan parti saya ingat di Putatan apa namanya, bukan gerakan, saya tak pasti SUPP ke apa. SUPP ialah apa namanya, Bumi Putra bukan Islam dan Bumi Putra bukan Melayu. Maknanya orang Cina solid tolak. Solid. Dan bila kita cek sebab apa orang Cina tolak, dia ada banyak faktor lah. Selain daripada faktor nasional, mood orang Cina memang tak suka betul pada barisan nasional. Selain daripada itu, kita kena mengakui juga bahawa strategi daripada DAP cukup hebat. DAP ialah parti politik yang penuh dengan strategi. Dia tak ada isu-isu yang lain. Fokus dia adalah menang dalam pilihan raya. Sebab itu macam Ustaz Musa sebut tadi, kita ini bila kalah kita bagi macam-macam definisi kepada kemenangan. Kita tak menang, kita tak kalah lagi, kita menang. Kemenangan kita ialah apabila ahli kita berbondong-bondong berjuang. Itu definisi yang nak menyedapkan hati. Yang rakyat mahu dengar hanya satu definisi, kita menang 112 dan memerintah pusat. Itu saja. Kita nak kona kok lain, pusing kok situ, masuk ke itu, boleh lah nak buat retorik, nak sembang dengan rakan-rakan seusra, boleh lah. Tapi untuk menentang kepada rakyat, minta jauh lah. Janganlah kita nak terus dengan retorik ini. Sebab PAS dah bertanding lama, daripada tahun 55 menang 1, Dr. Burhanuddin menang 13. Sepatutnya makin banyak, tetapi kenapa semakin rendah? Ini kita kena muhasabah dan buat postmortem yang tulus, yang jujur. Patutnya kita dah menang tahun 78, patut dah menang 82. Tetapi apa masalah yang menyebabkan kita kalah dan terus kalah? Tuan Haji Mahdiah dah 73. Kita mungkin umur 73 belum tentu PAS akan menang. Tuan-tuan, sahabat saya yang muda-muda, belum tentu umur kita 72, 73 kita boleh tengok PAS menang. Belum tentu. Kalau sekiranya beberapa masalah kita tak selesaikan. Baik, next. Orang Cina solid tolak. Orang Melayu kita boleh pecah kepada dua. Pengundi di luar bandar, selain daripada Kelantan, selain daripada Terengganu, memang menolak Pakatan Rakyat. Memang kita tengok trend di luar bandar kebanyakannya menolak. Antara faktor yang paling kuat ialah BRIM. Di kawasan Melayu, di kawasan apa namanya Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, isu yang lebih utama adalah isu perkauman. Di Kedah, di Kelantan dan Perlis, isu utama termasuk Pahang, isu utama adalah BRIM. Dia tak rasa sangat soal Cina ini, sebab interaksi dengan kaum Cina tidak sehebat tuan-tuan di Melaka. Kita boleh tengok berjual beli bermuamalah dengan orang Cina tiap hari. Tapi di Kelantan tidak. Tapi faktor BRIM itu dominan di Kelantan. Baik. Di pengundi bandar, Melayu menolak Najib. Tetapi penolakan itu penolakan yang lebih bersifat selektif. Dia tidak mutlak. Kalau kita tengok di kerusi ibu negeri, semua ibu negeri dikuasai oleh Pakatan Rakyat, selain daripada Tanga dan juga Johor Bahru. Dan sebenarnya Johor Bahru ni dalam daerah Johor Bahru dia ada banyak parlimen dalam dia. Dan ada satu parlimen kita menang, iaitu di Gelam Patah. Dia dalam Johor Bahru. Di Pulau kita hampir menang. Haji Salahuddin. Dia lonjakan dia paling besar di kalangan parlimen kita yang di kalangan calon-calon parlimen kita yang lain. Baik. Di Johor Bahru, kekanda kepada YB kita Tan Sri Syahrir bertanding di Johor Bahru dan merosot undi dia sebanyak 15,000. Johor Bahru merosot 15,000. Dan yang hebat Tan Sri Syahrir ini, dia bukan anggota, tapi kalau tuan-tuan rujuk sejarah dia pernah dipecat daripada UMNO. Mahathir pecat dia bila lawan dengan Mahathir tahun 88 bertanding dalam pilihan raya kecil. Dia keluar, dia bertanding sebagai bebas. Tahun 88 bertanding dan dia menang. Menang 1,002, dia menang 12,000. Maknanya kekuatan calon dia hebat. Dan bertanding pula dengan parti yang memang dalam mood orang Melayu, UMNO. Tetapi di kerusi dia daripada 25,000 jatuh kepada 10,000. Maknanya kalau kita hire sikit lagi, Johor Bahru kita akan dapat. Dan tahun 2004 tuan-tuan juga kena ingat, kerusi Johor Bahru ini tahun 2004 paling tinggi uni majoriti. Teresa Kok pun kalah.
Tan Sri Syahrir dia dapat 46,000. 46 ni kalau kita bertanding sampai mati pun kita akan menang. Tapi perubahan berlaku dan akan terus berlaku. Bezanya dan persoalannya siapa yang gerakkan perubahan itu. Sama ada kita ataupun PKR ataupun DAP. Itu persoalan yang tuan-tuan kena fikir. Dan begitu juga di Kanga. Di Kanga kita merosot daripada 13,000 kepada 4,000. Dia merosot. Maknanya kita dapat ambil 9,000 undi dia, 9,000 lebih di Kanga. Dan kalau tuan-tuan tengok kerusi-kerusi bandar di negeri-negeri yang kita kalah pun, termasuk di Pahang, kerusi bandar dia macam Indra Mahkota dan Kuantan, yang majoriti dia adalah pengundi Melayu, 65%, 62%. Maknanya orang Melayu bandar memang menerima Pakatan Rakyat. Sebab program kita memang dekat dengan hati mereka. Soal tol, soal pendidikan percuma, PTPTN, turun harga minyak, itu dekat dengan hati mereka. Tetapi dengan pengundi luar bandar jauh. Sebab orang luar bandar ini dia lebih melihat pemberian wang secara langsung, BRIM, di Kelantan umpamanya, di Kedah dan sebagainya. Faktor itu cukup luar biasa. Sebab apa saya sebut BRIM? Kalau tuan-tuan perasan tahun 2004 trend nasional ialah nak kepada Pak Lah. Mood harapan lepas 22 tahun kena belasah dengan Dr. Mahathir, nak kepada orang baru yang nampak lebih baik. Satu negara nak kepada Pak Lah, tetapi peratusan yang nak kepada Pak Lah di Terengganu ialah yang tertinggi berbanding dengan nasional. Daripada 4 kerusi UMNO bertambah jadi 28. Besar peningkatan itu. Dan tahun 2008, pada waktu satu Malaysia mula beralih kepada Pakatan Rakyat, kepada parti DAP, PAS dan PKR, waktu itu di Terengganu peratusan perubahan itu yang paling kecil, paling rendah. Daripada 4 kita menang, tambah jadi 8 saja, 2 kali ganda saja. Di negeri Perak kita boleh menang, di Selangor kita boleh menang. Mengapa ini berlaku? Kesan daripada pemberian wang secara langsung yang serupa macam BRIM, yang disebut sebagai wang ihsan dan nakas macam-macam lah. Itu kesannya kuat. Kalau ikut sejarah wang ihsan di Terengganu, BRIM ini akan bertahan 2 penggal, 2 pilihan raya. Maknanya pilihan raya yang ketiga 2023 barulah kita boleh neutralkan kesan BRIM. Tetapi kalau pimpinan kita, kalau parti kita agresif, proaktif untuk menjawab isu BRIM, umpamanya fakta BRIM belanjakan 5 bilion setahun. Dan kalau tuan-tuan rujuk dalam duty excise ni ada lebih kurang 12 bilion. 3 bilion daripada arak, 3 bilion daripada rokok, dan 4 ataupun 5 bilion daripada kereta. Maknanya kalau kita tak ada duty excise daripada kereta, kita tak boleh. Maknanya macam ni lah. Duty excise daripada kereta, duit yang kita dapat daripada duty excise itu, kita bayar BRIM. Kalau tak ada BRIM, maknanya kita tak perlu kenakan duty excise, dan tuan-tuan boleh beli harga kereta dengan harga yang jauh lebih murah. Mana tuan-tuan nak pilih? Ini antara kalau fakta yang kita boleh nak hujah dengan rakyat. Dan saya percaya kalau 5 tahun ini kita sinonimkan dengan rakyat, fakta dan angka, kita boleh menang. Masalah orang Melayu ini dia lebih kepada sentimen. Angka, fakta dia tolak tepi. Tapi saya akan bentanglah apa angka-angka yang penting. Perkara yang next, ini prestasi parti-parti dominasi Melayu dalam PRU 13. Kalau tuan-tuan tengok, UMNO meningkat 9 kerusi, PAS hilang 2 dan PKR hilang 1. Di peringkat tu, UMNO meningkat 5, PAS meningkat 1, dan juga di peringkat PKR bertambah 9. Maknanya tak banyak perubahan berlaku dalam kerusi Melayu. Yang banyak berubah adalah kerusi parti dominasi Cina dalam barisan nasional. Next. Ini saya sentuh sepintas lalulah. Di Kedah kita merosot dan kita hilang kerajaan negeri. Faktor utama kita tak boleh nak salahkan Ustaz Azizah lah. Ustaz Azizah kelemahan bila bergaduh exco dengan menteri besar, dia ialah faktor penambah. Faktor utama di Kedah adalah BRIM. Itu faktor utama. Begitu juga di Kelantan, kita boleh hilang 6 kursi DUN. Faktor utama kemerosotan adalah BRIM. Sebab orang Kelantan belum pernah menerima pemberian wang secara langsung. Tetapi beza Kelantan dengan Kedah ialah Kelantan dia ada suatu sosok manusia yang menjadi penarik, yang menarik pengundi-pengundi daripada luar negeri Kelantan untuk pulang mengundi. Kalau saya duduk balik daripada Melaka hari itu, guna lebuh raya nak ke Terengganu, dalam perjalanan dekat Karak itu, kalau ada 10 kereta yang bawa bendera, 11 bendera ialah bendera PAS.
Sebab ada satu kereta bawa dua. Itu makna nak tunjukkan bahawa yang balik ke Kelantan ialah kalau 200 orang, kita boleh kata 160 ialah balik nak mengundi PAS. Dan kita kena sedar nak balik ini kosnya bukan balik percuma, walaupun ada dibayar dan sebagainya. Ada yang balik daripada Sabah, daripada Sarawak. Apa yang menarik mereka untuk balik? Kalau sekadar semata-mata nak bagi undi kepada PAS, saya fikir orang tak balik. Tetapi sebab kasih dan cinta mereka kepada Tok Guru, ulama besar Kelantan ini, menarik mereka untuk balik. Walaupun lepas itu kena bergegas balik ke negeri untuk kerja sebagainya. Cabaran Kelantan 2018, sosok macam Tok Guru itu siapa? Adakah Menteri Besar boleh replace? Sama? Adakah sokongan orang Kelantan kepada Tok Guru, kepada Ustaz Ahmad sama dengan Tok Guru? Itu kita akan tengok dalam tempoh 5 tahun. Kalau masalah perpecahan di beberapa tempat, di Pasir Putih, di Bacok, tak diselesaikan, kita mungkin akan kalah. Sebab politik orang Kelantan ini luar biasa. Dia boleh kalahkan kita. Mereka tak fikir mana. Dia tengok kalau pemimpin UMNO boleh bagi lebih baik, mereka akan pilih. Kalau UMNO boleh bawa agenda Islam yang lebih komprehensif, macam yang dari Jusuf di Besut, mereka akan pilih. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, di Besut dan Setiu, sokongan kepada UMNO kuat. Walaupun UMNO berpecah teruk di tengah. Itu yang kita kena lihat dan ambil positif, ambil pengajaran penting lah. Jadi di Kelantan, saya secara peribadi lah, saya ingat bila PKR kalah 3 kerusi parlimen dan hanya menang 1 don ini, dia ada gambaran ataupun pengajaran lah. Sama ada PKR Kelantan perlu kerja lebih kuat, ataupun mungkin PKR kena serah 1-2 kerusi kepada PAS. Sebab ahli parlimen dan juga wakil rakyat PAS ni politik dia tak sama macam di tempat lain. Dia tak sama. Minggu lepas saya bentang indeks kesejahteraan rakyat, wakil rakyat dia. Dia dengar, dan bila kita cek memang dia tak ada benda itu. Tetapi dia masih boleh menang sebab wakil rakyat Kelantan ini, kalau ada 15 kenduri di kampung ataupun di tempat dia, 15 itu dia akan pergi. Jadi KPI dia itu berbeza dengan adun di Selangor, berbeza dengan adun di Kuala Lumpur, ahli parlimen di Kuala Lumpur. Jadi Kelantan ini, kalau PKR tak boleh ikut politik orang PAS, PKR mesti balik awal, bagi serah balik kepada PAS. Tetapi kalau dia bersedia untuk ubah, bersedia untuk mengangkat mungkin tokoh ulama sebagai calon, survival PKR di Kelantan akan lebih baik. Ini kita mesti lihat dengan lebih tajam dan mendalam. Sebab ini akan menentukan. Kita hilang 3 kerusi macam Keterek, Tanah Merah kita hilang. Mana 3 kerusi ini patut kita boleh bantu kita sikit sebanyak untuk menang di peringkat pusat kalau campur dengan di Johor dan sebagainya. Tetapi Kelantan juga hilang 3 kerusi. Next, peningkatan di Terengganu ini saya tak sentuh banyak, tapi antara faktor yang kita boleh sebut, jentera pilihan raya, bukan jentera politik, jentera pilihan raya PAS yang saya fikir boleh dipuji yang terbaik adalah di Terengganu. Walaupun ada masalah juga sikit sebanyak, orang 14, 13 pacar sebagainya, tapi bila kita buat comparison, jentera yang paling laju. Saya duduk kat Terengganu 2-3 minggu jugalah, duduk tengok orang yang nak angkat bendera itu lebih banyak daripada bendera. Maknanya memang kesungguhan tarbiyah PAS di Terengganu ini memang melahirkan amilin-amilin yang betul-betul bagus lah. Kita boleh puji. Jumlahnya ramai. Jadi sebab itu saya pindah ke Melaka, tolong saudara Nasai di Masjid Tanah. Sebab Terengganu dah ramai sangat. Kita pergi pun tak tahu nak buat kerja apa. Di Selangor mungkin YB lebih tahulah. Tetapi saya bila tengok tanya kawan-kawan, antara faktor kenapa kita boleh kekal, parlimen tak ada perubahan, kerusi saja yang berubah. PAS hilang Kuala Selangor tapi menang di Sepang. Yang lain semua berubah, yang lain semua sama. Parlimen UMNO 5-3-5, kita daripada 4-3-4, PKR 9 kepada 9, DAP 4 kepada 4. Dan di peringkat pun tak banyak perubahan, tak banyak beza. Cuma UMNO hilang, BN hilang 8 kerusi. Yang menyumbang kepada kehilangan BN itu, UMNO, kerusi-kerusi UMNO itu adalah kerusi yang ditandingi oleh PAS. 7 kerusi kita dapat tambah. Bila saya tanya pasal apa boleh tambah, sedangkan nak tengok bergaduh, ada juga kita bergaduh. Dr. Hasan bergaduh, itu ini sebagainya. Macam mana kita boleh menang? Antara jawapan yang saya terima ialah dia sebut kerusi-kerusi yang 7 ini adalah kerusi pengundi 1, 2, 3 tu kalau kita toreh darah, toreh lengan dia, memang darah dia warna biru, warna BN.
Teruk punya UMNO lah. Tetapi bila Tan Sri Muhammad Mat Taib pindah masuk PAS dan memuji PAS, menyebut bahawa PAS adalah harapan orang Melayu, saluran yang 1, 2, 3 ini mula beralih kepada kita. Maknanya mereka bersama-sama dengan golongan muda yang memang dah ada dengan kita. Sebab itu di Paya Jaras kita boleh menanam beberapa tempat lagi. Tetapi yang menyokong faktor itu ialah rakyat Selangor seronok dengan ketokohan Tan Sri Khalid. Orang Selangor ini majoritinya berpendidikan tinggi, pendapatan pertengahan dan ke atas, golongan pertengahan dan ke atas. Mereka ini menilai dengan mendalam. Orang-orang Selangor, orang bijak ini, dia tahu ahli-ahli politik yang banyak berpolitik, dia tak suka sangat. Dia suka orang yang lebih dilihat mampu mentadbir, orang korporat yang tak pandai politik. Tetapi bila bagi kerja dia sebagai menteri besar, dia lebih baik. Jadi orang Selangor puas hati dengan Tan Sri Khalid. Ini antara saya, bukanlah makna saya nak sebut yang Azmin ini ada masalah, tidak. Azmin juga seorang yang cekap dalam memimpin parti dia dan juga sebagai ahli parlimen dan sebagainya. Tetapi psikologi kita, orang Melayu ini, dia tengok ini licik ni ahli politik ini. Mesti ada political funder, mesti ada syarikat yang biayai dia. Itu persepsi, walaupun tak dibuktikan. Tetapi bila dia tengok Tan Sri Khalid, memang orang kaya, nak lampah duit apa lagi. Jadi benda itu menyebabkan rakyat seseronok. Dan kena pula tak banyak isu-isu yang maknanya yang besar, walaupun banyak sabotaj, sampah, air dan sebagainya. Tetapi benda itu boleh diliteralkan dengan pengurusan yang cekap oleh Tan Sri Khalid. Dan yang menyokongnya ialah wakil-wakil rakyat kita di Selangor luar biasa kerja. DAP, PKR, PAS, kerja luar biasa. Kawan saya yang jadi PA ataupun pegawai khas kepada beberapa orang wakil rakyat, antaranya YB Iskandar, jaga perumahan. Dia cerita tak tahan, kerja 6 bulan, kerja setahun dia terus resign. Kata dia, macam mana nak kerja macam ini? Pukul 3 pagi dia call aku. Maknanya pukul 3 pagi YB masih kontak dia, mentah siap ke tidak sebagainya. Kita pun kalau kerja macam ni, kita pun tak tahan. Tapi nak tunjukkan bahawa wakil rakyat kita di Selangor memang kita boleh puji. Dr. Halimah dengan program SPICE dan sebagainya, itu memang ada kesan. Dan orang nampak beza kita bila kita buat program-program agama di Selangor. Orang nampak beza itu. Masjid di Imarah kan, Ustaz Azhar Idrus boleh bagi ceramah dan datang ribuan orang datang. Jadi orang Selangor yang selama ini ketandusan spiritual, benda-benda yang kerohanian ini, bila dapat benda ini, dia rasa ini satu benda yang baru bagi mereka dan mereka nak kekalkan. Itu di Selangor. Next, di Johor saya bentang pagi tadi dan semalam. Senario di Johor ini dia lebih kurang Melaka dan Negeri Sembilan. Psikologi pengundi di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ini lebih kurang sama. Maknanya kalau kita nak menang, kita mesti ada seorang pemimpin yang handle untuk 3 negeri. Saya cadangkan Haji Salahuddin sebagai naib presiden, dia ini sebagai panglima untuk negeri selatan. Datuk Mahfuz mungkin boleh handle negeri utara Kedah, Penang dan sebagainya, Perlis. Haji Husam yang sekarang, Datuk Husam yang sekarang ini tidak ada jawatan dalam kerajaan negeri, mungkin boleh memperbaharui rundingan dengan parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Parti STAR, parti SAPP Yong Tek Lee dengan Jeffrey Kittingan. PKR telah gagal. Datuk Seri Anwar, YB Azmin dah gagal dalam rundingan sebelum ini. Saya tak tahulah siapa ahli rundingan itu, tapi nama yang timbul dia orang berdua. Maknanya Jeffrey pun tak setuju, Yong Tek Lee pun tak setuju. Adakah kita nak pinggirkan mereka? Tak boleh. Sebab undi mereka di setengah tempat lebih banyak daripada undi yang PAS dapat. Maknanya kita anggap undi mereka ini kalau gabung dengan kita dan higher sikit lagi, kita boleh menang beberapa kursi di Malaysia Timur. Itu yang kita mesti ambil lah. Dan Jeffrey Kittingan pemimpin yang credible. Kita tak boleh pinggirkan dia. Kita mesti perbaharui rundingan dan hantar tokoh kita untuk berunding balik. Di Johor, tuan-tuan tengok BN hilang 4 kerusi. Tetapi bila kita buat analisis, kerusi-kerusi di Johor itu saya boleh kategorikan tahun 2008 dulu yang ada grade A. Grade A ni yang kita menang, iaitu di Bakri satu saja kerusi yang grade A. Kerusi yang grade B tak ada. Grade B ni ialah yang kita kalah dengan undi majoriti kurang daripada 5%. Tak ada.
yang lebih yang